Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam channel Cikgu Linda. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 1. Kita akan belajar tentang tamadun Islam. Okey anak-anak, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu ini. Dan Cikgu nak ucapkan thank you. Terima kasih kepada anda-anda semua yang telah subscribe channel Cikgu ini. Tanda anda menyokong channel Cikgu. Tanda anda memberi galakan kepada Cikgu untuk meneruskan Cikgu membuat video yang bermanfaat kepada anda semua. Okey. So, jangan ke mana-mana bersama dengan Cikgu Linda untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan masuk ke subtopik terakhir iaitu 8.5 dan akan lihat sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Seni bina kan menarik kan, seni bina Islam. Okay, kita akan saksikan. Jom kita belajar. Seni bina, apa dia seni bina? Bidang seni untuk mendirikan bangunan, reka bentuk dan reka letak yang dibina oleh manusia. Okey. Di mana seni bina Islam? Okey, bermula dengan pembinaan Masjid Quba pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini dijadikan tempat beribadat untuk menyampaikan segala maklumat. Okay, ini adalah masjid tertua yang menjadi model pembinaan masjid yang lain sehingga kini. Okey, inilah Masjid Quba. Okey, ini adalah gambar Masjid Quba sekarang lah yang telah orang kata apa, dijaga, dipelihara dan masih kekal sehingga kini. Kita akan lihat ciri-ciri seni bina Islam. Okey, ada 5 ciri ya anak-anak. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, binaan masjid tadi ataupun seni bina Islam tadi mestilah kukuh, selamat dan tahan lama. Okey, rupa, bentuk, dan ruang yang sesuai dan juga dengan iklim setempat. Okey, reka bentuk tadi masjid tadi mestilah sesuai dengan iklim setempat. Okey, mestilah ada pemisah ataupun ruang di antara lelaki dan perempuan. Okey. Mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah berunsurkan luahan perasaan hening dan aman. Okey, so ingat ya anak-anak, 5 ciri seni bina Islam ini. Seterusnya anak-anak, kita akan lihat kepada pembinaan menara, mihrab dan mimbar. Di mana? Di masjid. Okey, kita dapat lihatlah. Okey, seni bina Islam yang dibuat, dibina mempunyai menara. Okey, menara itu berbentuk tirus dan memuncak tinggi. Okey, memastikan laungan azan tadi dapat didengari dari jarak jauh. Kemudian kita ada mihrab. Mihrab ni inilah penanda arah kiblat dan elemen ni mihrab. Penanda arah kiblat dan elemen penting di dalam sesebuah masjid. Dan terakhir kita ada mimbar. Mimbar ada tempat imam untuk membaca khutbah atau syarahan. Seterusnya kita ada menggalakkan perhiasan yang indah di dalam masjid. Okey, cantik kan? Bentuk bangunan yang indah. Kita ada kubah yang menarik, arca mempersonakan. Kita ada seni khat di dalam masjid. Kita ada ukiran-ukiran. Kita ada batu-batu berlian, batu kaca, permata yang menghiasi masjid. Okey, kenapa kita ada perhiasan yang indah-indah ini? Supaya kita rasa tenang. Okey, dapat melihatkan keunikan seni bina Islam. Okey. Seterusnya,
Okey, menghasilkan keunikan reka bentuk. Okey, reka bentuk ini ada dua. Yang pertama, reka bentuk pintu yang melengkung tadi. Kenapa pintu masjid tu melengkung kan? Macam nampak kat sini. Okey, melengkung. Sini pun melengkung. Pintu masuk melengkung. Nampak kat sini pun melengkung. Okey, sebab melambangkan perasaan hormat dan tunduk. Menjemput ke dalam masjid. Rendah dirilah kita masuk masjid kan. Kemudian, yang kedua, kita ada penggunaan air dan cahaya. Menimbulkan kesan dari segi penampilan ruang. Ni nampak ada air, cahaya di luar. Seterusnya, mempunyai nilai estetika. Binaan bangunan itu akan diperindahkan lagi dengan arabes, kaligrafi, geometri dan cakrawala. Di mana dapat memberikan keselesaan dan ketenangan apabila kita masuk, solat, nampak sangat tenang kan, selesa. Kita ada yang terakhir, menyesuaikan reka bentuk dengan iklim setempat. Di mana kat sini yang pertama kita ada faktor geografi. Sebab faktor geografi kita berbeza kan. Kita kena tengok bentuk muka bumi, cuaca, keadaan angin dan suhu. So, kebanyakan seni bina di Nusantara ini mempunyai tingkap yang banyak dan tersusun kerana iklim kita panas dan lembap serta hujan. So, tingkap ini adalah sebagai penyejukan dan pengudaraan. So, ni di antara masjid-masjid yang mempunyai tingkap yang banyak. Cuba tengok kan. Ni masjid ya. Masjid lama. Nampak tingkap-tingkap yang ada dibuka. Zaman dulu tak ada aircon. Macam sekarang ni semua masjid dah ada aircon kan. So, zaman dulu tak ada aircon. So, tingkap itulah sebagai penting dibuat dengan banyak untuk memberikan udara keluar masuk. Kemudian, menyesuaikan seni bina dengan budaya setempat. Budaya setempat. Pertama kat sini, seni bina dibina mengikut kesesuaian budaya. Contohnya, kita tengok di negara China. Masjid-masjid di negara China mengambil inspirasi rumah tradisional, kuil dan istana. Ini di antara contoh-contoh masjid yang terdapat di negara China. Cantik kan? Menarik masjid-masjid yang dibina kan, adalah bentuk rumah, ada bentuk kuil, ada bentuk istana. Tapi ini adalah masjid yang dibina di negara China. Seni bina tempatan. Selain itu, pembinaan kubah. Yang kedua pun sama juga. Budaya setempat kita ada kubah. Di mana struktur utama bumbung yang dapat ditemui di masjid pada zaman Turki Uthmaniyah. Contoh ni Masjid Biru. Ruang solat utama yang ditutupi kubah setengah lingkaran dan mempunyai banyak menara di sisi masjid. Fungsi tadi untuk keselamatan dengan memperkukuhkan sistem struktur daripada rentangan yang lebar. Nampak kan cantik kubah-kubah. Ni di antara contoh-contoh lah yang cikgu ambil kan gambar. Yang ketiga, sama juga budaya setempat. Kita lihat masjid di India. Dia bina dengan binaan pintu gerbang yang besar. Sebab pintu gerbang ini adalah pintu masuk utama ke dalam masjid. Ia juga dapat dikenali dengan mudah. Sebab bumbungnya berbentuk bawang. Nampak bawang, macam bawang kan bulat-bulat ni. Dengan lengkung yang menirus. Ini adalah contoh-contoh masjid di negara India. Demikianlah tadi kisah sumbangan seni bina tamadun Islam yang masih kekal. Dan kita juga masih menggunakan seni bina ini sehingga
sekarang banyak mempengaruhi idea-idea ataupun rekaan-rekaan yang ada di serata dunia. Itu yang melambangkan imej. Dapat tak? Imej is Islam. Adanya kaligrafi, adanya kubah, kan? Okey, kita dapat lihat daripada sumbangan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Cikgu harap anak-anak murid faham ya tentang topik ini, di mana sumbangan tamadun Islam dalam aspek seni bina, keindahan mereka, keunikan seni bina tamadun Islam itu sangatlah menarik. Okey, cikgu harap video ini bermanfaat kepada anda semua. Okey, cikgu harap sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Okey, di akhir sekali cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel cikgu, dan juga kepada yang belum, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu ini. Terima kasih di atas sokongan dan dorongan anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi di lain videos dan juga di lain masa. Assalamualaikum.